Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره أو كما قال صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam Rabu ini 5 Rabiul Akhir 1443 Hijrah bersamaan 9 November 2021 Masehi, kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas sekali lagi bertemu di dalam kuliah maya kita, ya. Untuk kali yang keduanya pagi minggu ini, setelah malam tadi kita bertemu dalam kuliah maya kita membicarakan isi kandungan kitab Tafsir Ibarul Athir. Dan pada malam ini alhamdulillah kita akan teruskan pengajian kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh almarhum Tuan Guru Al-Fadil Al-Hafiz Al-Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Bajari Abu Ali Al-Bajari Al-Nadwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Jadi terlebih dahulu kita hadiahkan surah Al-Fatihah kepada almarhum Tuan Guru kita ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga roh almarhum Tuan Guru dikasih rahmat oleh Allah SWT dan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang dikurniakan Allah SWT kelebihan darjat di kalangan ahli syurga, insyaAllah. Jadi dalam kitab susunan beliau ini kita sampai kepada hadis yang ke-24, ya, dalam kumpulan 40 hadis peristiwa akhir zaman ini, ya, di bawah tajuk berpusat 58, di bawah tajuk peperangan demi peperangan. Jadi hadis ni diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Sakhar, Sayyidina Abu Rahman bin Sakhar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, namanya dah disebutkan tadi, Abdul Rahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, anna Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika telah bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan terdiri hari kiamat. Nabi menggunakan perkataan taqum,
La taqumus sa'ah, tidak terdirinya hari kiamat. Tidak terdiri hari kiamat. Kalau diterjemah oleh almarhum tuan guru kita ini, hari kiamat tidak akan terjadi. Itu dia. Tidak akan terdiri hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat. Ya. Bahasa Arab taqumu terjemahkan terdiri. Bila kita menyusun semula terjemahan, maknanya ialah tidak terjadi. Hari kiamat tidak akan terjadi. Tidak terjadi hari kiamat. Hatta, sehingga sampai satu ketika barulah Allah SWT menjadikan hari kiamat itu terdiri. Maksudnya hari kiamat ni sesuatu yang sudah ada dalam takdir yang disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud waktu diguna perkataan terdiri. Sebab hari kiamat itu adalah sesuatu yang dirancang oleh Allah SWT dari azali. Dari azali itu satu masa Allah SWT mengatur semua kita ni, semua kita sebagai makhluknya ini diatur oleh Allah SWT pada satu waktu, bermula pada satu waktu, namanya azali. Kalau dalam bahasa Inggeris kita boleh terjemahkan sebagai azali ini sebagai the beginning of the time. Permulaan masa namanya azali. Waktu permulaan ni lah semua dah diplan oleh Allah SWT. Apa nak jadi, apa berlaku pada semua makhluknya, terutamanya kita sebagai manusia. Hidup kita, mati kita, jodoh kita, pertemuan kita, takdir kita, semua ni dah diplan oleh Allah SWT. Tapi hanya Allah SWT yang tahu bagaimana rupanya. Kita hanya akan tahu apabila sesuatu benda itu sudah jadi. Itu beza dia, kita dengan Allah SWT. Allah SWT dia dah tahu sewaktu dia plan, rancang, Allah SWT dah tahu dah apa yang akan jadi. Kata orang putih, what is the end product? Apakah hasil akhir sesuatu perkara tu? Allah Ta'ala dah tahu daripada awal sebab Allah Ta'ala plan. Dia berbeza dengan manusia merancang. Allah Ta'ala merancang, Allah Ta'ala tahu dah apa akan jadi di ujung. Manusia merancang, manusia tak tahu apa jadi di ujung. Kita boleh rancang tahun depan, untuk hari besok, untuk minggu depan, untuk bulan depan, untuk tahun depan, untuk masa depan, semua kita boleh rancang. Tapi adakah apa yang kita rancang itu jadi seperti apa yang akan berlakunya nanti? Belum tentu. Contoh macam tahun 2019. 2019 kita rancang untuk 2020, macam-macam dirancang. Kalau pentadbiran sukan dunia, mereka merancang menganjurkan Olimpik, pesta sukan Olimpik di Tokyo pada tahun 2020. Itu 2019 punya perancangan OIC. IOC. Yang OIC itu Pertubuhan Negara-Negara Islam. IOC, National Olympic Committee, jawatan kuasa Olimpik antarabangsa, sudah merancang untuk menganjurkan pesta sukan Olimpik di Tokyo tahun 2020. Jadi tak? Tak jadi. Pada tahun tu tak jadi. Kerana pada tahun 2020 bermulanya pandemik COVID-19, maka ditangguhkan sehingga hampir dibatalkan bertahun ni. Tapi kesungguhan IOC menjadikan tamasya ataupun pesta sukan Olimpik ni jadi dibuat walaupun terlewat setahun daripada perancangan asal. Itu beza. Manusia merancang, Allah Ta'ala merancang. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi Allah Ta'ala kata, Nabi SAW kata, bersabda dalam hadis ini, la taqumus sa'ah, tidak akan terdirinya kiamat itu. Allah Ta'ala tahu dah kiamat ini akan berlaku.
Kerana Allah Ta'ala yang merancang. Dan Allah Ta'ala saja yang tahu bilakah waktu sebenar berlaku hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Surah Al-Azim. Dan satu ayat Quran Allah Ta'ala menyiasahkan. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah wahai Muhammad, qul innama 'ilmuha, katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu hari kiamat ini inda rabbi, hanya ada di sisi Tuhanku, la yujalliha liwaqtiha illa hu, yang mengetahui bila berlaku saat-saat waktu berlaku kiamat ni tak ada siapa pun yang tahu melainkan Zat yang mencipta hari kiamat itu, iaitu Allah yang merancang, mengatur akan jadi hari kiamat ni, Allah SWT. Kita tak tahu bila. Yang tahu, yang ada pengetahuan tentang hari kiamat ni hanya Allah SWT. Tetapi dalam hadis-hadis yang kita lihat tentang peristiwa akhir zaman ni, dalam hadis ni Nabi SAW kata tidak akan berdiri ni hari kiamat hatta, sehingga itu dia. Bila ada beberapa situasi tertentu, maka ketahuilah kiamat itu semakin hampir. Hatta yafidul ma, apa dia, sehingga melimpah ruah harta benda. Yafidul ma, melimpah ruah harta benda. Maksudnya harta ni sangat banyak. Ramai orang yang dikurniakan Allah Ta'ala harta benda yang melimpah ruah. Kalau tuan-tuan perempuan ingat 30 tahun dahulu, supaya tengoklah zaman-zaman ayah kita, mak kita muda-muda tu tak jauh sangat, terlalu jauh untuk dibanding dengan sekarang. Sangat jauh. Kalau kita cerita tahun 70-an, awal 80-an, ni sangat jauh. Sangat jauh. Contoh dalam sukan, berapa ramai yang masih mengingati, masih lagi ingat secara langsung perlawanan akhir kelayakan Olimpik tahun 1980 Malaysia lawan Korea Selatan di Stadium Merdeka. Berapa ramai yang masih ingat? Tak ramai dah. Lebih ramai lagi yang hanya melihat sedutan-sedutan perlawanan tersebut dalam YouTube. Yang tengok live di TV tahun 1980 tu berapa kerak. Saya sendiri pun waktu tu baru 7 tahun dah, darjah 1 sekolah. Ingat lupa. Yang dah remaja, yang dah dewasa, sekarang sudah terlalu tua untuk mengimbas kembali peristiwa bersejarah. Itu cerita tahun 80, belum cerita lagi tahun 72 Olimpik Munich, itu lagi jauh, saya tak lahir lagi waktu tu. Jadi kita nak cerita tahun 70-an, 80-an tu jauh sangat lah. Cerita 30 tahun dulu. Kata-kata kereta yang bergerak di atas jalan hanya kereta proton. Jenama Proton Saga, Proton Iswara. Waktu itu kebanyakan rakyat Malaysia memiliki kereta Proton Saga. Proton Saga mana-mana kita boleh jumpa. Kereta lain ada tapi tak banyak kerana harganya mahal, tak mampu dimiliki oleh kita. Berbeza hari ini. Hari ini banyak kita memiliki kereta. Satu rumah mungkin ada 2 kereta. Suami satu, isteri satu. Suami pergi kerja, isteri pergi kerja. Ada motor, ada kereta. Ada orang yang kereta dia sampai 3. Bapak satu, mak satu, anak satu. Ini adalah maksud, antara maksud harta melimpah ruah. Hari ini kata-kata kita memiliki telefon bimbit, telefon tangan, handphone, ataupun sekarang dikatakan telefon pintar, smartphone.
Tengok 30 tahun dulu handphone tak ada tuan. Tak ada handphone. Kebanyakan kita tidak memiliki handphone. Kalau ada pun harganya sangat mahal. Walaupun hanya boleh telefon smartphone ni tuan-tuan. Ini smartphone ni tak sampai, harganya tak sampai 4 angka. Tapi boleh kontak satu dunia. Kita boleh telefon, kita boleh hantar mesej WhatsApp, kita boleh buka Facebook, boleh buka Instagram, boleh buka YouTube, macam-macam dalam telefon pintar, smartphone. Kata-kata tiap-tiap orang ada. Mak pun ada, bapa pun ada, anak pun ada. 3 orang nak, tiga-tiga ada handphone. Cuba bandingkan dengan 30 tahun dulu. Saya ingat lagi kawan saya di Langkawi, ayah dia antara orang di pulau tersebut yang memiliki telefon tangan lah. Atur 450. Bila bercakap, satu kampung boleh dengar suara sebab line tak cantik. Sekarang tak payah hantar, tulis Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tak perlu cakap mula-mula buat-buat. Tak perlu. Kita boleh hantar pesanan suara. Dulu pesanan suara dalam mesin. Ingat lagi, answering machine dia bagi. Mesin penjawab. Bila telefon orang sana tak angkat, mungkin dia tak ada ke, dia keluar ke apa ke, mesin tu akan jawab. Saya Muazzmi Ismail, sekiranya ada pesanan sila tinggalkan selepas bunyi ini. Bip. Ada orang yang telefon tu, dia bagi pesanan, Assalamualaikum, aku ni telefon aku tak dapat ni, ada ni. Kalau kau dah dengar mesin ni, telefon aku balik. Itu 30 tahun dulu. Sekarang keadaannya dah lain. Tak perlu dah menggunakan answering machine, tak payah. Maknanya keadaan sudah berubah, harta sudah melimpah ruah. Manusia sudah, apa yang ada pada kita berbeza dengan apa yang ada pada kita 30 tahun dulu. Sangat berbeza. Sangat berbeza. Dan 30 tahun akan datang pun akan berbeza juga. Tapi apa yang akan berlaku 30 tahun akan datang, kita tak tahu. Kerana teknologi itu akan berubah lagi nanti. Kan? 30 tahun dulu kita tak boleh tengok orang yang kita bercakap di sana. Tak ada skrin. Sekarang ada skrin. Kita buat video call pun dapat sana. Zaman kami muda-muda dulu, istilahnya bergayut di telefon awam. Bergayut, pergi bawa shilling banyak-banyak masuk. Sekarang tak payah video call pakai handphone tak payah pergi berkawan dengan lembun di luar sana, tak payah. Jadi suasananya sudah berbeza. Hatta yafidul ma, tidak akan terdirinya di kiamat sehingga harta melimpah ruah. Maksudnya bila sekarang ni kita lihat harta melimpah ruah, tahulah kita bahawa hari kiamat itu semakin dekat. Semakin hampir masanya. Kemudian watazharul fitan, dan timbul fitnah, ini ujian kepada keimanan. Ini dia. Daripada harta melimpah ruah ni lah timbulnya fitnah. Seperti mana yang kita lihat sekarang. Dalam media sosial banyaknya cerita-cerita tak benar, cerita-cerita yang bohong, dusta dan palsu, reka-reka. Benda ada tak ada jadi ada, benda ada jadi tak ada. Banyak fitnah-fitnah. Jadi kita elakkan diri kita daripada fitnah. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan kami berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah orang hidup dan fitnah orang mati. Macam hari ini ada yang meninggal kerana COVID-19. Janganlah kita reka cerita. Kalau tak tahu jangan reka cerita. Aku dengar dia contoh kan. Jadi kita jangan mereka cerita yang
tidak betul. Cerita yang tidak benar, yang tiada diada-adakan, yang ada ditiada-tiadakan. Ini fitnah banyak ni. Wa tazharal fitan, terzahir banyak fitnah-fitnah, banyak pembohongan, pendustaan. Antaranya sekarang ni banyak scammer. Scammer ni pun fitan, minal fitan, scammer. Jadi berhati-hati kita, supaya kita tidak terperangkap dalam fitnah scammer ni. Dia kata macam ni cerita. Sekarang ni banyak yang kata masuk 100 dapat begini. Ini semua kemungkinan, dia tak tuduh lah, kemungkinan ciri-ciri scammer tu ada. Kalau kita nak berusaha, nak kaya, kena berusaha, tiada ada jalan pintas. Tapi dalam kehidupan ini, bagi saya, kita tak nak kaya dengan harta semata-mata. Yang penting kita nak tenang, kekayaan hati. Bukan kekayaan harta semata, tapi kekayaan hati maksudnya. Dan kekayaan amal. Amalan kita banyak, hati kita bertenang. Yang itu yang kita nak. Tak guna harta melimpah ruah, tapi diburu rasa bimbang, rasa resah, rasa gelisah. Itu tak memberi makna apa-apa. Gitu. Wa yakthur al-harj, dan banyaknya berlaku al-harj. 3 benda Nabi kata, apabila berlaku 3 benda ni, maka jelaslah hari kiamat itu akan terdiri, semakin hampir untuk berlaku. Pertama tadi, harta melimpah ruah, kita dah nampak. Yang kedua, terzahirnya fitnah-fitnah yang kita lihat sekarang. Wa yakthur al-harj, dan banyaknya al-harj. Maka para sahabat tak pernah dengar perkataan al-harj ni. Maka mereka bertanya, wa qalu wa mal harju ya Rasulullah, apakah dia haraj ini ya Rasulullah? Di mana dalam hadis yang lain, para sahabat bertanya kepada Nabi, apa itu al-wahnu? Wahan tu apa? Pak Nabi kata, nanti akhir zaman akan banyaknya sifat al-wahan di kalangan umatku, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis lain. Maka para sahabat tanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Wa mal wahnu, apa itu wahan? Perkataan yang tak pernah diguna oleh orang Arab Nabi sebut. Macam ni lah al-harj. Perkataan ni orang Arab tak guna, kan? Macam kita orang Melayu, perkataan yang sekarang ni digunakan, zaman-zaman dulu orang tak bagi guna. Apa dia? Apa perkataan sekarang ni? Contoh teknologi. Kemudahan. Atuk-atuk itu dulu tak tahu perkataan teknologi ni. Moyang-moyang kita dulu, tahun 20-an, 90 tahun dulu, 100 tahun dulu, mereka tak tahu perkataan, mereka tak tahu perkataan teknologi. Hari ni perkataan teknologi dimasukkan ke dalam perbendaharaan bahasa Melayu. Teknologi, kan? Implikasi, evolusi, komunikasi. Ni moyang-moyang kita tak pernah guna perkataan-perkataan ni. Itu bahasa Melayu, bahasa Arab. Nabi menyebut satu perkataan namanya al-harju. Sahabat tak pernah dengar al-harju. Apa al-harju ya Rasulullah? Al-harju ni apa ya Rasulullah? Para sahabat tanya radhiyallahu anhu. Qala, maka Nabi SAW pun bersabda menjawab pertanyaan para sahabat, Al-qatlu thalathan. Nabi jawab pembunuhan 3 kali.
Peperangan Nabi sebut 3 kali. Al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Itu maksud al-harju. Yang ditanya oleh sahabat kepada Nabi SAW, Nabi jawapannya ialah al-harju ni apa dia? Al-qatlu, al-qatlu, al-qatlu. Nabi jawab 3 kali. Peperangan. Itu dia hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Baik. Keterangan apa yang ditulis keterangan oleh almarhum Tuan Guru penyusun kitab ini. Realiti dunia hari ini membuktikan kebenaran sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta benda melimpah ruah. Banyak alat-alat moden yang dihasilkan oleh teknologi barat dan timur sehingga bertambah banyak alatan dan keperluan hidup. Betul lah. Antaranya kamera ni. Kamera yang merakam muka ke wajah kita ni, kuliah ni. Ini adalah teknologi yang ada hari ni, yang tak ada dulu-dulu. Zaman-zaman Hantuah tak ada. Zaman-zaman Hajabat tak ada. Zaman-zaman Tan Sri Lanang tak ada. Zaman-zaman Raja Ali Haji tak ada kamera. Zaman kita, zaman Raja Chulan baru ada kamera ni. Sebab tu kita kenal wajah Raja Chulan. Wajah Lieutenant Adnan kita kenal. Sebab ada kamera yang merakam, menangkap gambar mereka. Dan sampai ke hari ini macam-macam dalam suasana COVID-19, pandemik COVID-19, ada bahan-bahan baru dicipta. Contohnya macam sanitizer kan, yang diguna untuk spray pembunuh kuman, cair pembunuh kuman kan. Zaman Datuk Nenek kita ada benda tu? Tak ada. Zaman kita ni baru ada untuk membunuh kuman-kuman yang antaranya virus wabak COVID-19. Dalam kehidupan kita banyak keperluan-keperluan yang alat-alat yang diperlukan dalam kehidupan kita. Kereta untuk bergerak ke sana kemari, kereta, motor, kereta api, kapal terbang. Siapa sangka besi boleh terbang di udara. 200 tahun dulu benda ini menjadi bahan ketawa kalau disebut. 200 tahun dulu sebut kat orang manusia. Bila katalah ada seseorang tu berkata satu masa nanti besi ni akan terbang, orang gelak. Orang kata apa? Kamu ni gila ke? Adakah besi boleh terbang? Tapi hari ni terbukti besi boleh terbang. Apa dia? Kapal terbang. Kapal diperbuat daripada besi, maka dia terbang di udara. Jadi sekarang besi terbang. Yang terkini kereta boleh terbang. Bukan saja kapal boleh terbang, kereta pun boleh terbang. Jadi betapa canggihnya keadaan kita sekarang. Maka oleh kerana itu ramai orang berlumba-lumba untuk mengaut keuntungan dalam membuat dan memperdagangkan alat-alat tersebut. Jadi ramailah orang berlumba-lumba membuat keuntungan, berlaku ni persaingan. Kereta tu sendiri pun banyak jenama, banyak syarikat pengeluar kereta bersaing, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Renault, macam-macam lah, Jaguar, Rolls-Royce, banyak lah. Aston Martin, banyak. Pergi kepada yang kereta untuk kegunaan orang ramai, termasuklah yang bersaing Proton, bersaing untuk membuat kereta yang boleh dibeli dan dimanfaatkan oleh manusia. Dan mereka bersaing. Macam handphone ni pun banyak jenis. Handphone pintar, ada Samsung, ada Nokia, ada Huawei, ada Realme, ada macam-macam. Ada Oppo, Lenovo,
Vivo, jadi bersaing tu, berlakunya persaingan kerana manusia memerlukan benda-benda ni dalam kehidupan. Tak ada handphone sekarang macam hilang separuh nyawa. Tu dulu, sekarang dulu tak ada handphone pun tak apa. Tak ada handphone pun tak apa. Zaman 30 tahun dulu tak ada handphone, tak ada masalah. Cuba sekarang tak ada handphone, meraung. Anak-anak kita balik kampung main game dalam handphone, internet tak ada di kampung, bersungut. Bersungut, tak naklah balik rumah nenek bulan lepas ni. Pasal apa? Internet tak ada. Atan tak boleh main game dalam handphone PUBG. Itu anak-anak kita sekarang. Kita dulu balik kampung seronok kita kan, pergi ke bendang, pergi ke sawah, pergi ke kebun, pergi ke keliling kampung lah. Itu zaman kita dulu. Sekarang budak-budak dah lain, berbeza. Dan oleh kerana masing-masing tamak dan rakus, maka terjadilah perebutan yang mengakibatkan berlakunya peperangan demi peperangan. Tamak dan rakus ini kerana nak merebut kekayaan sumber alam. Ini berlaku bukan hari ini, tapi daripada zaman penjajahan dahulu. Mereka berebut, macam yang kita lihat bagaimanakah kuasa-kuasa penjajah barat menjarah hasil bumi negara-negara yang mereka jajah di bahagian dunia, di negara kawasan yang dikatakan dunia ketiga, di Amerika Utara, Amerika Selatan, Amerika Latin, di Afrika, di Asia. Penjajah-penjajah di Eropah ni menjarah sumber alam yang ada, dan mereka sanggup berperang untuk mendapatkan sumber alam ini. Fakta. Ini fakta. Contohnya penjajah Belanda mahu menguasai Hindia Timur ataupun sekarang dikenali sebagai Indonesia, sebahagian besar Nusantara, kerana di Nusantara inilah hasil-hasil bumi yang mereka perlukan untuk memperkayakan diri mereka itu ada. Contohnya rempah ratus. Bila mereka boleh menguasai negeri-negeri ini, mereka perdagangan rempah ratus dimonopoli oleh mereka. Jadi mereka nak dapatkan matlamat, mereka sanggup berperang untuk memenuhi target sasaran itu, matlamat itu. Maka berlaku perang. Nak rebut sumber minyak pun macam tu lah. Berlaku peperangan. Apa yang pernah berlaku di Iraq, di Syria dan di Libya sebenarnya ialah kerana wujudnya perebutan mendapatkan sumber kekayaan petroleum. Jadi biar negara itu hancur, tapi hasil bumi mereka iaitu petroleum ini dapat ke kita. Itu tujuannya. Berlaku peperangan demi peperangan. Dari semasa ke semasa peperangan berkobar dengan tiada henti-hentinya. Padam di satu tempat, menyala pula di tempat yang lain. Satu sama lain saling cakar-mencakar. Itu dia. Jadi peperangan itu berlaku di merata-rata tempat yang banyak berlaku peperangan adalah tempat yang banyaknya berlaku konflik antara kuasa-kuasa negara-negara besar di dunia untuk mendapatkan sumber asli ataupun mendapatkan sumber kekayaan. Semakin maju teknologi, semakin terseksa manusia kerananya. Maknanya semakin maju teknologi, manusia terseksa kerana teknologi yang ada menyebabkan manusia tidak lagi jadi manusia. Macam kita, saya teringat satu kartun bagus juga. Isi kartun tu bagus. Dia buat dua gambar. Satu gambar
family, keluarga 30 tahun dulu ada TV sebiji. Bila ada satu cerita yang bagus, semua anak beranak berkumpul di hadapan TV bersama-sama menonton siaran TV. Contohnya kalau dulu lah ada drama opah, ada drama komedi santan Belanda, ada rancangan-rancangan game seperti Mojutaria, Teteria, apa lagi, banyaklah cerita-cerita luar negeri seperti A-Team, Knight Rider dan yang lain-lain tu lah. Contohnya banyaklah, Starsky and Hutch, Chips, Incredible Hulk dan yang lain-lain. Berkumpul tu, bapa, anak-anak semua berkumpul depan TV dan tengok. Itu keadaan 30 tahun, 40 tahun dulu. Sekarang semua ada handphone. Bapa tengok handphone, cerita lain. Mak tengok handphone, cerita lain. Anak handphone, tengok cerita lain. Tengok apa? Tengok main game. Nampak kan? Jadi terseksa manusia itu maksudnya manusia sudah hilang rasa ketenangan, maka mereka terbelenggu oleh teknologi yang ada. Itu dia. Sebenarnya teknologi tidaklah bercanggah dengan Islam, tetapi ia mestilah tunduk di bawah nilai keetika kemanusiaan yang didukung oleh Islam itu sendiri. Sedangkan teknologi yang ditajuk di dunia barat hari ini adalah berdasarkan kepada kepentingan peribadi dan mengikut telunjuk hawa nafsu yang rakus, sehingga teknologi itu digunakan untuk menghancurkan nilai kemanusiaan itu sendiri. Benar, betul. Katanya Islam memimpin teknologi, bukan sebaliknya. Apa yang berlaku, teknologi pula memimpin umat Islam dan menguasai pemikiran umat Islam. Akhirnya apa jadi? Umat Islam semakin meminggirkan ajaran-ajaran agama dan mengikut apa yang dibawa oleh teknologi. Maka dalam tak sedar kita menjadi hamba kepada teknologi. Itu keadaan yang berlaku, sehingga kerana teknologi kita sanggup berbunuh-bunuhan sama kita. Ini berlaku banyak. Kita tengok video-video yang tular, yang viral. Kerana teknologi, manusia sanggup berbunuhan sesama sendiri. Dan inilah dilihat oleh para malaikat. Daripada mula-mula lagi malaikat dah tengok. Taj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah kamu ya Allah ingin mencipta satu jenis manusia yang akan bergaduh sesama mereka dan menumpahkan darah sama mereka sambil melakukan kerosakan di atas muka bumi ini? Sedangkan wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Kan? Sedangkan kami ini bertasbih kepada kamu ya Allah dan mensuci kamu ya Allah sepanjang masa. Qalu inni a'lamu ma la ta'lamu. Surah Al-Azim. Ta'ala jawab, sungguh aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi Allah Ta'ala mencipta manusia ada sebab. Kerana manusia memiliki apa yang tiada pada malaikat. Apa dia? Nafsu kehendak. Tapi malaikat sudah melihat apa yang akan dikerjakan oleh manusia, terutamanya pada zaman-zaman kita sehari ini. Kerana teknologi, manusia sanggup berbunuh-bunuhan bersama mereka. Ini yang berlaku. Nampaknya begitulah keadaan yang berlaku dari umur dunia ini, sehinggalah sampai ke titik akhirnya, iaitu kiamat. Itu tadi kata almarhum pengarang kitab ni. Inilah yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku sampailah zahirnya hari kiamat. Itu dia. Itulah apa yang kita boleh uraikan daripada kefahaman kita tentang hadis yang ke-24 ini. Tajuk peperangan demi peperangan. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan uraikan hadis yang ke-25 buku 60. Tajuknya masa akan menjadi singkat. Tengah uraikan ini penting. Ini pun satu tajuk yang sangat bagus untuk dikupas.
Kerana ia dilihat wujud pada waktu kita sekarang. Hadis yang kita baru saja selesai bincangkan ni pun, hadis ke-24 ni pun sebenarnya berlaku sekarang, keadaan yang berlaku sekarang. Peperangan wujud di mana-mana. Peperangan antara negara, antara negeri, antara kampung, antara ahli-ahli masyarakat. Dalam keluarga pun berlaku peperangan. Berapa ramai, berapa banyak pergaduhan dalam rumah tangga berlaku antara suami isteri hingga menyebabkan berlakunya cerai berai. Anak membunuh mak, anak membunuh ayah dan sebagainya. Wallahu rasul alam. Dan kita mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita daripada keadaan-keadaan yang negatif ini, dan membuka sebanyak-banyaknya ruang untuk kita memperbanyakkan amal soleh sebagai persediaan kita, bekalan kita untuk kita bawa bertemu Allah SWT nanti di padang mahsyar pada hari kiamat, insya-Allah. Jadi itulah sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ini untuk manfaat kita bersama, dijadikan panduan kepada kita bagi bahagia, dirahmati, diridai dan dirahmati Allah SWT, dan bagi kita bersama yang kita akan bagi dunia sampai akhirat. Dan kalau ada apa-apa disampaikan ini terkasar bahasa telah diucapkan semua makna Allah SWT dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puan sekalian, wallahu a'lam bishawab. Kalau satu apa zaman walakum, kita tangguhkan pula kita malam ini dengan tasbih kafarah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham jamana hadzal mu'tafarrin banika fil ma'suma. Allahumma ij'alna kafirin wa ri'adana wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farik jamhum wa syattid kama ta'azazil adam muslimin kilabi. Ya Qahhar ya Jabbar ya Mutaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma anzil kitab wa anbiya sama ahzab ahzib wa sallallahu alaihi wasallam rahmin. Rabbana zidna muzaffa ya akramakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al-masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa majlisana wa ilmana wa liqana wa amalan fadilatil mubarakah min syarri bil akhir bar innaka as-sami'ul 'alim wa tub lana ya maulana anta tawwabun lana fiha asma'ul wa fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal billahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.